Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ahli kumpulan 7 dari Falsafah dan Isu Semasa Seksyen 18, Semester 2 Sesi 2020-2021. Tajuk kajian kami ialah Kajian Tahap Pengetahuan dan Penerimaan Pelajar UTHM terhadap Gerakan LGBT. Ini adalah ahli-ahli kumpulan kami. Daripada atas sekali, Muhammad Syafiza Izzuan bin Muhammad Al-Midi, nombor matriks CF 2000087. Seterusnya Muhammad Syahir bin Mustafa, nombor matriks CF 200126. Seterusnya Muhammad Mustaqim bin Cik Mak Yasin, nombor matriks CF 200106. Ya. Dan seterusnya Muhammad Faizal Irwan bin Mohtar, nombor matriks CF 200192. Seterusnya Muhammad Syafiq Arifin bin Jiperidin, nombor matriks AF 200058. Seterusnya Muhammad Haziq Fikri bin Luqman, AF 200043. Saya. Seterusnya Muhammad Aris Nur Ashidi bin Mat Nazir, nombor matriks AE 200016. Ya, saya. Seterusnya Muhammad Izriza Nazrin bin Jafni, nombor matriks AI 200061. Saya. Seterusnya saya Zahrul Arazi bin Muzaffar, nombor matriks AF 200056. Dan terakhir Haikal Haziq bin Harun, nombor matriks AD 200141. Pendahuluan. Isu lesbian, gay, bisexual dan transseksual atau transgender atau isu LGBT yang lebih dikenali bukanlah isu baru di Malaysia. LGBT dikatakan telah ditubuhkan di negara ini di bawah aktiviti Maknyah dan Pondan pada awal 80-an. Isu permasalahan yang dikenal pasti dalam kajian ini adalah tentang gerakan ideologi yang bercanggah dengan budaya di Malaysia yang disebut sebagai LGBT. Kebanyakan negara-negara timur seperti negara Malaysia dan Brunei tidak menerima budaya songsang ini masuk ke dalam negara kerana risikonya yang kritikal. Oleh itu, kerajaan telah memperketat undang-undang terhadap LGBT. Ini bertujuan memenuhi keperluan rohani golongan LGBT yang mengetuk pintu taubat dan mencari jalan pulang ke fitrah manusiawi. Namun, usaha ini dianggap sebagai bentuk keganasan oleh para pejuang dan aktivis LGBT. Mereka sengaja mencetus provokasi dengan menyifatkan tindakan kerajaan menjatuhkan hukuman terhadap golongan LGBT adalah tidak berkemanusiaan. Tuduhan jahat ini sengaja dilakukan untuk memperoleh simpati di samping menyebarkan golongan ideologi LGBT di kalangan masyarakat. Permasalahan kajian. Di dalam kajian ini, kami pengkaji akan pergi lebih mendalam dalam isu LGBT di Malaysia. Kajian ini adalah berbeza dengan kajian-kajian yang telah dihasilkan antaranya berdasarkan laporan pada 13 Mei 2019 daripada Daniel Arif Syari melalui Sinar Harian. Beliau menyatakan bahawa isu lesbian, gay, bisexual dan transgender kembali hangat pada ketika ini. Daripada petikan itu, beliau menyatakan bahawa pejuang dan aktivis LGBT iaitu saudara Numan Afifi melemparkan tomahan terhadap institusi agama dan membuat tuduhan diskriminasi, penindasan apatah lagi keganasan terhadap golongan LGBT. Apa yang kita peroleh daripada petikan ini adalah bahawa pejuang dan aktivis LGBT cuba untuk membawa ideologi LGBT ini kepada masyarakat negara dengan mengeluarkan tuduhan terhadap institusi agama dan menegaskan berkenaan hak-hak asas LGBT. Selain itu, berdasarkan laporan pada 4 Januari 2019 daripada Muhammad Aizat Samsudin melalui berita harian, beliau menyatakan bahawa fahaman liberalisme dan LGBT terus mencengkam pemikiran umat Islam. Bukan itu sahaja, malah fahaman LGBT ini juga memberi kesan kepada semua masyarakat di negara kita, tidak kira mengira bangsa dan agama. Daripada petikan ini, Setiausaha Agung Ikatan Ilmuwan Ahli Sunnah wal Jamaah Malaysia Islami, Syed Syazrizan Syed Muhammad pada tahun 2018 boleh dianggap sebagai bangkitnya fahaman lesbian, gay, bisexual dan transseksual LGBT yang terus semakin meningkat. Namun yang lebih mencabar minda dan sensitiviti apabila golongan itu semakin mendapat tempat di sosial media. Dan ini adalah objektif kajian kami, iaitu yang pertama ialah menjelaskan pemikiran ideologi dalam gerakan LGBT di Malaysia. Seterusnya, mengenal pasti punca tersebarnya gerakan LGBT.
Dan seterusnya, menyertakan cara penyebaran dan langkah untuk mengatasi penyebaran tersebut. Dan akhir sekali ialah mengkaji tahap penerimaan pelajar UiTM terhadap gerakan LGBT. Okey, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Kepentingan kajian, meningkatkan kesedaran masyarakat dan individu tentang isu penyebaran ideologi LGBT, mengenal pasti punca dan cara tersebarnya ideologi LGBT dengan sangat pesat dalam kalangan belia. Lebih-lebih lagi pada zaman teknologi maju di mana pelbagai jenis maklumat boleh tersebar dengan begitu mudah. Mengenal pasti tahap penerimaan siswa dan siswi Universiti Tanjung Seiran Malaysia terhadap gerakan ideologi LGBT dan memutuskan cara dan langkah untuk mengatasi isu penyebaran ideologi ini. Kajian lepas, teori psikologikal Muhammad Tajudin 2003 menghubungkaitkan sesuatu tingkah laku itu dengan cara seseorang didik dan diasuh semenjak bayi sehingga remaja dan dewasa. Segala perilaku yang berlaku dalam sesebuah keluarga akan memberikan kesan kepada kanak-kanak yang berkaitan. Teori pembelajaran sosial Muhammad Tajudin 2003 pula, Albert Bandura dalam Just Daily 2002, pengaruh pembelajaran sosial dan persekitaran memainkan peranan penting dan ketara dalam pembentukan tingkah laku kanak-kanak oleh ejen-ejen utama pemasyarakatan seperti ibu bapa, masyarakat setempat, pihak sekolah serta media sosial. Yang ketiga, teori skema jantina gender scheme Martin dan Alverson dalam Schaeffer 2002 menjelaskan bahawa perkembangan asas identiti jantina berupaya memotivasikan kanak-kanak untuk mempelajari tentang jantina dan menyatukan maklumat-maklumat berkaitan ke dalam skema jantina. Metodologi, permulaan kajian ini adalah dengan mengenal pasti permasalahan kajian, ia telah menjadi nadi pula kepada kajian. Pengkaji kemudiannya akan mengetengahkan objektif yang ingin dicapai, melalui objektif tersebut, pemilihan skop dan kepentingan kajian akan ditentukan. Oleh itu, kajian dapat dijalankan berpandukan kepada objektif kajian yang telah dicapai. Kaji akan mengambil data dengan melalui pembacaan perpustakaan, jurnal dan buku-buku. Selain itu, pengkaji juga menyediakan borang soal selidik bagi mencapai objektif yang keempat. Selamai 50 orang responden dalam kalangan pelajar Universiti Tanjung Seiran Malaysia akan dipilih secara rawak bagi membantu pelaksanaan kajian ini. Borang soal selidik ini merangkumi dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A merupakan demografi responden manakala bahagian B pula ialah menunjukkan kepada objektif kajian yang keempat. Untuk menganalisis data pula, pengkaji menggunakan perisian Microsoft Excel untuk melihat pandangan responden mengenai isu ideologi LGBT di Malaysia. Hasil penelitian dan perbahasan ini menjelaskan pemikiran ideologi dalam gerakan LGBT di Malaysia. Mereka seringkali melakukan supaya kumpulan mereka tidak didiskriminasi dan mendakwa sering ditindas serta dizalimi oleh kebanyakan negara di dunia, khususnya negara Islam yang menyifatkan orientasi seksual mereka jauh tersasar daripada sifat menjadi manusia. Tidak putus asa malah gairah menjalankan pelbagai kempen bagi mengiktiraf LGBT, baik di dalam maupun luar negara yang kebanyakannya adalah gerakan yang berjuang di atas hak nama kebebasan manusia. Penuntut satu, supaya Malaysia menerima hak SOGI, Sexual Orientation dan Gender Identify. Pengiktirafan orientasi seksual LGBT sebagai hak-hak asasi sejagat. Mengusulkan memindah Seksyen 37A kerana keseksaan berhubung jenayah liwat, tujuan bahawa jenayah liwat merupakan undang-undang yang tidak lagi relevan dan ketinggalan zaman. Mereka juga turut mengusulkan agar enakmen kesalahan jenayah syariah dipastikan dan tindakan terhadap kesalahan-kesalahan jenayah syariah dan enakmen yang didakwa sebagai mengganggu hak peribadi. B. Mengenal pasti punca tersebarnya gerakan LGBT. Tidak dapat membezakan antara perkara yang baik maupun perkara yang buruk. Hal ini menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan rakan dan faktor sekeliling yang mendedahkan kepada golongan LGBT. Masalah dalaman keluarga yang dialami oleh remaja juga menyebabkan mereka mencari keseronokan di luar rumah melalui perhubungan dengan rakan sejenis yang dianggap boleh menggantikan ibu bapanya. Kurangnya komunikasi dengan ibu bapa juga menyumbang kepada masalah ini serta kesibukan ibu bapa yang bekerja dan kekurangan masa yang diluangkan dengan anak-anak. Pengaruh masa silam atau pengalaman pahit pada fasa perkembangan sebelumnya dengan gejala homoseksual ini
Dan yang terakhir, dari aspek psikologi, kebanyakan pengkaji melihat seseorang yang homoseksual merasakan bahawa mereka terperangkap dalam diri yang salah dari segi orientasi seksualnya, yang mana naluri dan tuntutan dalaman diri mereka hanya dipenuhi oleh sesama jantina. Saya serahkan kepada pendapat seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan slide seterusnya. Okey, untuk objektif seterusnya iaitu cara penyebaran ideologi LGBT dan langkah mengatasi. Pertama, cara penyebaran berita dan isu yang berkaitan LGBT lebih banyak ditunjukkan di dalam media sosial. Langkah mengatasi cara penyebarannya adalah juga dengan menggunakan media sosial juga. Kita boleh membuat video dakwah yang menerangkan hukum LGBT mengikut Islam dan juga agama lain. Okey, seterusnya cara penyebaran dalam kalangan masyarakat adalah seperti melalui persekitaran masyarakat itu sendiri. Contohnya pengaruh rakan sebaya. Cara mengatasinya ialah dengan menguatkuasakan undang-undang bagi mencegah segala perbuatan dan hubungan LGBT yang jelas. Pengikut LGBT yang ditangkap sepatutnya dihukum mengikut hukuman yang setimpal. Ini bukan sahaja dapat mengelakkan daripada mahasiswa mengikuti budaya LGBT, malah dapat mencegah daripada golongan remaja dan kanak-kanak daripada mengikuti ideologi ini. Okay, akhir sekali, ideologi LGBT juga tersebar disebabkan pengikutan budaya barat. Sesetengah individu mungkin terikut budaya barat yang mengikut dan percaya kepada ideologi LGBT, dan seolah-olah mereka mengikut trend yang viral, walaupun hakikatnya ia berlanggar dengan hukum. Cara pencegahan untuk masalah ini ialah dengan mengadakan ceramah ataupun program bagi membantu masyarakat dan mana-mana individu yang memahami budaya apa yang boleh dan tidak boleh diikuti sewenang-wenang. Seterusnya, ini hasil daripada responden siswa dan siswi daripada UTHM tentang terhadap ideologi gerakan LGBT. Berdasarkan jadual di atas ini, seramai 50 orang responden telah menjawab soal selidik yang telah dijalankan, dan daripada jumlah tersebut seramai 35 orang responden, iaitu bersamaan 70% merupakan lelaki, manakala selebihnya merupakan perempuan. Seterusnya, daripada jadual ini menunjukkan bahawa demografi responden mengikut tahun pengajian, iaitu tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 dan tahun 4. Majoriti responden adalah terdiri daripada responden tahun 1, iaitu seramai 40 orang bersamaan 80%. Seterusnya seramai 4 orang 8% responden merupakan tahun 2, manakala untuk tahun 3 seramai 5 orang, itu bersamaan 10%, dan terakhir sekali tahun 4 pula seramai 1 orang sahaja. Okey, seterusnya. Okey, jadual ini menunjukkan bahawa demografi responden mengikut fakulti masing-masing. Majoriti responden adalah daripada fakulti kejuruteraan awam dan alam bina, iaitu seramai 22 orang responden dengan peratusan sebanyak 44%. Seterusnya diikuti oleh Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat dengan peratusan sebanyak 23%, iaitu seramai 11 orang responden. Seterusnya 6 orang responden daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dan juga kejuruteraan mekanikal dan pembuatan dengan peratusan sebanyak 12%. Manakala untuk Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan mempunyai bilangan responden seramai 2 orang dengan peratusan iaitu 4%. Selebihnya adalah daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan, seramai 2 orang bersamaan 4%, dan Fakulti Sains Penggunaan dan Teknologi dengan peratusan iaitu hanya 2% daripada 1 orang responden sahaja. Akhir sekali, tiada responden daripada Fakulti Pendidikan Teknik dan Vocasional. Okey, seterusnya
Pernyataan yang pertama iaitu saya mengetahui tentang maklumat ideologi yang berkaitan dengan isu LGBT. Okay, daripada soalan ini bertujuan untuk mengetahui secara kasar berapa ramai yang memahami tentang maklumat ideologi yang berkaitan isu LGBT. Dan seramai 45 orang daripada 50 orang responden yang menjawab ya, dan selebihnya iaitu seramai 5 orang menjawab tidak. Ini menunjukkan yang sebahagian besar daripada pelajar UTHM merasakan bahawa mereka memahami tentang isu LGBT. Okay, pernyataan seterusnya iaitu gerakan LGBT merupakan suatu gerakan berbentuk kebebasan. Berdasarkan jadual tersebut, didapati bahawa hanya 19 orang responden iaitu 38% bersetuju bahawa gerakan LGBT merupakan suatu gerakan berbentuk kebebasan. Manakala selebihnya sama 31 orang responden iaitu 62% menyatakan bahawa LGBT bukanlah merupakan suatu gerakan berbentuk kebebasan. Hal ini menunjukkan bahawa pelajar UTHM menolak bahawa ideologi LGBT ini tidak patut diterima dalam negara kita. Okay, sekian sahaja daripada saya. Okey, saya akan sambungkan untuk pembatangan seterusnya. Pernyataan di atas merupakan iaitu Malaysia sepatutnya menerima ideologi LGBT secara terbuka kerana setiap individu mempunyai kebebasan hak untuk memilih. Berdasarkan rajah dan jadual, seramai 5 orang responden iaitu 38% bersetuju bahawa Malaysia sepatutnya menerima ideologi LGBT secara terbuka kerana setiap individu mempunyai kebebasan hak untuk memilih. Manakala selebihnya iaitu seramai 45 orang iaitu 90% tidak bersetuju dengan perkara tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa golongan ideologi LGBT ini tidak patut diterima dan menolak sekeras-kerasnya pembentukan golongan LGBT ini dalam negara kita bagi mengawal nilai-nilai negatif dalam negara. Okey, untuk cadangan pula ialah pertama, kesemua peruntukan yang menyentuh tentang kesalahan yang dilakukan oleh golongan LGBT perlu diteliti semula bertujuan untuk penambahbaikan dan seterusnya dikuatkuasakan secara maksimal. Pertemuan atau seminar yang mengumpulkan para intelektual, ulama, pegawai kerajaan dan pihak berwajib perlu diadakan untuk membincangkan penyelesaian segera. Setiap individu juga perlu untuk berusaha menghindarkan diri dari terjebak dan mengambil berat terhadap permasalahan ini. Pegawai-pegawai kerajaan harus mempunyai nilai-nilai murni tidak hanya untuk membentuk pengembangan jati diri luaran tetapi juga menumpukan perhatian pada semua aspek pembangunan rohani berteraskan agama. Tindakan menyangka segala kegiatan dan aktiviti yang mempunyai unsur-unsur LGBT atau mempromosikan LGBT perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Badan Perundangan Negara perlu memperkenalkan peraturan baru khusus untuk jenayah yang melibatkan golongan LGBT. Untuk kesimpulan pula ialah kerajaan perlu menangani masalah ini secara bersepadu dan perlu memperkemaskan peruntukan undang-undang sedia ada dengan kadar yang segera bagi memastikan setiap permasalahan baru yang muncul dalam negara dapat diatasi secepat yang mungkin. Masyarakat sangat mudah untuk terpengaruh dengan setiap apa yang dipapar dan dipertontonkan kepada mereka tanpa menilai kesan baik dan buruknya. Walau apapun perancangan dan pelaksanaan telah dilakukan untuk mengatasi gerakan LGBT ini, langkah-langkah ini tidak boleh dilakukan secara berasingan semata-mata untuk memenuhi tuntutan semasa. Gerakan LGBT ini sememangnya suatu yang sukar untuk dibendung jika pihak-pihak berwajib gagal untuk bertindak pantas dalam memberikan respon terhadap tingkah laku LGBT. Secara amnya, gerakan LGBT adalah gerakan yang sukar dihapuskan. Ideologi LGBT tetap salah dan melanggar fitrah alam itu sendiri. Sebagai masyarakat yang bermoral dan beragama, adalah wajar dan patut kita sama-sama memikul tanggungjawab untuk membanteras ideologi LGBT ini. Kita hendaklah juga mengekalkan dan meningkatkan nilai-nilai murni serta menghayati ajaran agama sebagai pegangan hidup. Okey, itu saja daripada pembentangan kumpulan 7. Sekian, terima kasih.